Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan min ahli al-badiyah kana ismuhu Zahiran wa kana yuhdi إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، واحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال، أو كما قال. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, seorang laki-laki daripada kalangan Badui namanya Zahir, dia membawa satu hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kampungnya. Ini hadisnya. Anas bin Malik, dia qadam Nabi. So antara banyak-banyak benda yang dia tengok dalam tempoh masa 9 tahun dia menjadi khadam Nabi itu, dia kata satu hari ada satu rajul, ada satu laki-laki, dia ni min ahlil badiyah, orang Badui. Orang Badui ni orang ulu. Dia pergi jumpa Nabi SAW di Madinah ni, dia bawa satu hadiah daripada kampung dia, daripada Wulu, bawa hadiah, dia bagi ke Nabi.
fayujahizuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam iza arada an yakhruj. Hadiah dia bagi ni Nabi sallallahu alaihi wasallam guna bila Nabi nak keluar dari rumah. Nabi dia macam tu. Bukan dalam hadis ni saja, dalam banyak hadis Nabi ni dia satu orang yang tunjuk penghargaan pada apa yang orang bagi ke dia. Kalau orang bagi pakaian, Nabi pakai pakaian. Kalau orang bagi makanan, Nabi makan makanan ni. Nabi tunjuk yang dia menghargai pemberian orang ni. Nah, orang putih kata dia appreciate pemberian orang, dia hargai apa yang orang bagi ke dia. Kita lah, kita bagi dekat orang, lepas tu kita duduk tengok dia pakai tak barang yang kita bagi. Bila tak pakai, kecil hati ya. Nak cantik lagi, kita bagi pakaian, kita bagi kain kat dia, tak pernah tengok dia pakai. Satu hari pergi rumah dia, tengok dia buat lap kaki. Itu lagi cantik kan? Itu orang tak reti appreciate, dia tak reti hargai pemberian orang. Walaupun kita orang ada duit, barang yang orang bagi itu tak ada nilai lah pada kita orang yang ada duit ni, tapi menunjukkan penghargaan itu agama suruh. Nabi SAW dia macam tu. Badui ni mai daripada Ulu, duduk tengah padang pasir mana tahu no, mai nak jumpa Nabi SAW. Pasal apa? Pasal duduk dengar cerita Nabi ni satu orang hebat, teringin nak jumpa. Dah nak pergi jumpa, bawa pula satu hadiah bagi ke Nabi. Nabi tunjuk, Nabi menghargai dia. Nabi guna benda dia bagi itu. Bila Nabi nak keluar rumah, Nabi tunjuk, Nabi guna benda tu. Apa benda? Hadis tak beritahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruh. Nabi bagi tahu pula dekat orang ramai ni. Nabi kata ni Zahir, Zahir nama badui ni. Nabi kata ni Zahir ni, inna zahiran badiyatuna. Ni Zahir ni, dia ni orang kampung kita, Nabi kata. Padahal bukan orang kampung Nabi, dia badui duduk tengah padang pasir. Tapi Nabi nak tunjuk, Nabi nak ambil hati dia. Nabi tunjuk, Nabi besar hati dengan dia. Nabi kata inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruh. Kalau nak ambil mafhum kepada kata-kata tu lebih kurang macam ni. Kata Nabi kata dia ni orang kampung kita, kita orang kampung dia. Nak tunjuk kata penerimaan dia ni di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak terjemah satu-satu, maksudnya sesungguhnya Zahir ni dia orang kampung kita dan kita ni orang pekan. Hadirah ni orang pekan. Tapi dia bukan maksud macam tu. Dia maksud kepada kata-kata tu, Nabi kata dia ni dengan kita ni kamcing. Dia macam orang kampung kita, kita macam orang kampung dia. Itu lebih kurang maksud dia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu. Nabi suka kepada Zahir badui ni. Kadang-kadang orang kalau ada kedudukan sikit, kalau ni sikit, dia dengan orang-orang ni dia geli sikit. Ni perangai tak elok, dia geli sikit. Dia rasa dia ada sikit kedudukan, bila mai orang apa ni nak duduk sebelah dia, dia lagu nak macam nak lari lagu tu. Tak lari tapi macam nak lari. Bila imam kata sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamati salah. Imam kata samakan saf, kerana sama saf ini sebahagian daripada pahala sembahyang. Jadi orang pun pakai duk rapat apa semua nak bagi dia digeli dengan orang. Dia cakap dia ni awak duk menghimpit aku. Perangai wuduh. Dia tak suka ke orang. Dia berasa dia ni Nabi tak ada macam tu. Bila mai Zahir si badui ni mai, Nabi SAW terima hadiah dia, Nabi guna hadiah dia, kemudian Nabi i'lan pula kepada sahabat semua. Nabi kata dia ni macam orang kampung kita, kita pun macam orang kampung dia, kita ni kira sama. Nabi kata begitu. Anas bin Malik sebagai satu orang yang menjadi khadam Nabi, dia faham benda ni. Bila Nabi buat macam ni, dia tahu Nabi suka sangat ni kat orang ni. Maka Anas kata wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu.
Anas kata alaihi wasallam kelihatan sangat suka kepada zahir Badui ni. Wa kana rajulan damiman. Anas kata dah adalah zahir Badui ini, dia satu orang laki-laki yang damim. Dia ni satu orang laki-laki yang mudah mesra. Dan bahasa Arab damim ni juga dia kadang-kadang diterjemahkan huduh. Huduh orang tak handsome. Itu maksud dia. Kita boleh pakai dua-dua pun terjemahan dalam konteks hadis ni. Kalau kita nak kata dah adalah zahir Badui ini dia satu orang yang mudah mesra pun okey. Kalau kita nak guna terjemahan dah adalah zahir Badui ini dia satu orang yang damim, dia satu orang yang tak apa segak, orang tak handsome, orang kampung, orang ulu. Fa'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa yabi'u mata'ah. Kata Anas, pada satu hari Zahir ni mai lagi sekali ke Madinah, tapi kali ni dia mai nak menyaga, dia bawa barang nak menyaga. Wahtadanahu min khalfih wa huwa la yubsiruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pula melawak kasar dengan Zahir ni. Nabi nampak dia duduk di market nak menjaga, Nabi mai daripada belakang dia, wahtadanahu, Nabi peluk pinggang dia. Allah, jangan duduk peluk tak tentu puja masuk mahkamah. Okey. Duduk peluk belakang. Jangan. Nabi SAW dia suka ke budak Zahir ni, dia suka. Walaupun dia ni satu budak yang damim, satu budak yang kalau terjemahan kasar kata huduh, kalau terjemahan halus sikit kata tak handsome, tak segak, tapi Nabi suka kat dia. Tak tahu apa benda, Nabi suka ke dia. Satu hari bila dia mai daripada kawasan pedalaman dia, daripada ulu dia nu, daripada padang pasir dia, dia keluar mai ke Madinah kerana nak menjual, kerana nak menjaga. Nabi nampak dia, Nabi pi ikut belakang, wahtadanahu min khalfih, Nabi peluk dia daripada belakang, wa huwa la yubsiruh. Zahir tak tengok siapa peluk dia, tak tahu ada satu orang mai peluk pinggang dia, melawak. Nabi melawak. Faqala man haza. Zahir ni bila orang mai peluk dia kat belakang nak tengok tak boleh, dia tanya, man haza, siapa ni dia mai melawak macam ni dengan aku ni? Dia orang tak sega, tak ramai orang melawak dengan dia. Tiba-tiba ada satu orang mai melawak macam tu dengan dia. Dia kata, man haza, siapa ni? Arsil ni. Dia kata, lepas aku, lepas aku. Dia kata, ni duk pegang kat belakang ni. Arsil ni, lepas aku ni. Faltafata fa'arafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Beralih-beralih tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam melawak dengan dia macam tu. Itu kira bonus lah. Nabi ni kalau sahabat-sahabat boleh salam dengan dia pun kira bonus lah. Nabi mai peluk pinggang tuan-tuan. Balik 3 bulan tak boleh lupa. Tak boleh lupa Nabi melawak dengan dia. Bila dia beralih-beralih tengok Nabi SAW, faja'ala la ya'lu ma alsaqa zahrahu bi sadri Nabi SAW hina arafah. Kata Anas bin Malik, apabila dia beralih-beralih tengok Nabi yang melawak dengan dia, mai peluk pinggang dia, faja'ala la ya'lu ma alsaqa zahrahu, maka dia pun biar Nabi peluk. Nabi mai peluk ni, tadi dia duk kelupang suruh lepas, arsil ni suruh lepas, beralih-beralih tengok Nabi, dia biar. Nabi peluk, dia pun biar. Ma alsaqa zahrah, bukan setakat biar, dia bagi berdempek pula belakang dia dengan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat merap lah, dalam bahasa kita kata buat merap. Bila beralih-beralih tengok Nabi, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Nabi mai peluk aku. Dia biar Nabi peluk dia, dia biar pula al-saqa ni, maksudnya pergi berdempek, bagi dada Nabi itu belaga dengan belakang dia, buat manja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man yashtari hadzal 'abd?" Tak cukup dengan Nabi melawak pergi peluk dia, Nabi kata pula lepas itu, Nabi kata, "May yashtari hadzal 'abd?" Siapa nak mai beli hamba ni? Siapa nak mai beli hamba ni? Melawak macam 3 Abdul punya cerita. Tengok yang 3 Abdul kena jual di market ni. Kan? Sampai last tak laku misai kontrak tu.
Dia kata, hang ni apa lah satu orang tak mau beli, misal kontot. Kan? Nabi melawak. Bila Nabi pergi peluk Zahir ni kat belakang, dia duk lupa balik-balik tengok Nabi. Bila dah tengok Nabi, dia pun biar bagi Nabi peluk dia. Dia bagi belaga belakang dia dengan dada Nabi SAW. Nabi melawak pula. Nabi kata, may yashtari hazal abd. Siapa nak beli ni hamba ni? Seolah-olah macam nak jual dia. Faqala, kata Zahir, ya Rasulullah, izan wallahi tajiduni kasidan. Zahir ni kata, ya Rasulullah, demi Allah, dia kata, saya ni barang tak laku, kalau jual pun tak ada siapa nak beli. Dia kata, pasal dia orang tak lawa, orang pun tak berapa berkawan dengan dia. Nabi pergi tunjuk, Nabi suka kat dia, Nabi pergi tunjuk, Nabi melawak dengan dia, bagi dia satu penghormatan yang dia tak lupa sampai mati. Begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin 'inda Allah lasta bikasid. Nabi kata, demi Allah wahai Zahir, kamu bukan barang yang tak laku. Au qala anta 'inda Allah ghalin. Nabi kata, demi Allah kamu barang mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Nabi SAW ni melawak dia ni. Dia bergurau dengan orang. Jangan kita ingat kata Nabi SAW ni satu manusia serius. Kita ni kadang-kadang bila kita jadi orang bagus sikit, jadi orang masjid sikit, dandan jadi serius. Jumpa dengan kawan lama, sama mengaji sekolah dulu kan, mereka pun main nak melawak dengan kita lagi lah, masa kawan sama satu kelas dulu. Oi syekh, apa abang main tepuk-tepuk, kita buat serius. Pasal apa? Pasal kita lah orang masjid. Seorang masjid tak boleh melawak sangat, kena serius. Tak kena lah. Nabi bukan macam tu, tak kena. Kadang orang kita ni dia ada jadi macam tu. Dia jadi nak kata sombong, takkan sombong kot. Duk main masjid, duk mengaji, duk apa, takkan sombong. Tapi dia nampak macam sombong, nampak macam tarik harga, nampak macam demand, nampak macam reserve, tak mau nak kawan dengan orang. Ini bukan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Kharijah bin Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, kata dia, dakhala nafarun ala Zaid bin Sabit faqalu lahu hadisna ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala maza uhaddithukum kuntu jarah fakana idza nazala alaihi alwahy ba'sa ilayya fakatabtuhu lahu fakunna idza dhakarna ad-dunya dhakaraha ma'ana wa idza dhakarna al-akhirah dhakaraha ma'ana wa idza dhakarna at-ta'am dhakarahu ma'ana fakullu hadha uhaddithukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Kharijah, dia ni anak kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni siapa tuan-tuan? Katibul Wahyi, dia penulis wahyu zaman Nabi. Dia ada dua, jangan confuse. Satu lagi Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni siapa? Anak angkat Nabi. Yang ni Zaid bin Thabit, dia penulis wahyu. Bila wahyu turun, di antara orang yang Nabi panggil dia. Anak dia nama Kharijah. Kharijah kata, satu hari dakhala nafarun ala Zaid bin Thabit. Satu hari ada satu kumpulan orang mai jumpa bapa dia, Zaid bin Thabit. Faqalu lahu, orang yang mai jumpa ni kata dekat Zaid, hadisna ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata dekat Zaid, wahai Zaid, adakah apa-apa hadis yang kamu pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cerita mai dekat kami. Golongan yang main ni depa tak ada jumpa Nabi, depa golongan tabi'in, tak pernah jumpa Nabi. So depa nak dapat apa-apa maklumat tentang Nabi, pergi cari sahabat Nabi, sahabat Nabi yang pernah jumpa Nabi. Bila depa jumpa sahabat Nabi, depa kata cerita mai dekat kami, hadisna ahaditsa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita mai dekat kami apa-apa hadis yang kamu pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Zaid, dia kata apa? Maza uhaddithukum? Aku nak cerita apa dekat hangpa? Dak hangpa nak tahu pasal apa? Hangpa nak suruh aku cerita apa dekat hangpa? Kuntu jarah. Zaid kata, aku salah seorang daripada jiran Nabi dulu. Aku salah seorang daripada jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Kalau kita tengok balik Saudi, kerajaan Saudi dia buat pemetaan semula. Pemetaan semula. Dia buat macam peta lokasi-lokasi rumah-rumah sahabat di mana semua, dia buat balik pemetaan semula berdasarkan kepada keterangan-keterangan yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa semua depa himpun-himpun, depa kumpul-kumpul, depa panggil ulama-ulama besar depa duduk buat balik. So dia ada yang kata Masjid Nabawi lokasi sebenar dia tang mana, depa ukur semua, depa ambil secara tepat kedudukan dia. Sebelah kiri Masjid Nabawi itu dulu rumah siapa? Yang kata Al-Hujurat, surah Al-Hujurat. Al-Hujurat daripada singular, perkataan mufrad dia hujrah, satu bilik. Hujurat maksudnya bilik-bilik. Hujurat itu adalah bilik-bilik yang menjadi bilik isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa duduk rapat di sebelah kiri Raudhah yang kita pergi hari ini. Sebelah arah kiblat sana, rumah siapa di situ? Kalau kita daripada Raudhah kita keluar depan makam Nabi, kita jumpa pintu, dia panggil Babul Baqi', pintu nak pergi ke Baqi' tu. Kita keluar tu, kita kona balik kanan, arah depan kiblat tu. Di situ rumah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia panggil rumah Alu Umar, rumah keluarga Sayyidina Umar di situ. Anak dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Ibnu Umar ni semua duduk situ dulu. Daripada situ pergi ke tengah sikit, lebih-lebih kurang berhadapan dengan mihrab imam hari ni. Di situ di rumah siapa? Rumah mak kepada Anas bin Malik. Mak kepada Anas bin Malik, dia duduk situ. Daripada dalam Masjid Nabawi itu, kalau kita tengok di sebelah kanan, pintu mula sebelah kanan tu dia panggil Babus Salam. Ke kanan sikit, kalau kita menghadap ke Babus Salam daripada dalam masjid, ke kanan sikit tu dia ada bangunan 2 tingkat. Itu rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dulu. Dia panggil Khawqah. Dia panggil Khawqah kawasan tu. Sekitar rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di situ rumah Zaid bin Sabit. Jadi dia di antara jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus tuan-tuan, kita pergi Mekah, Madinah buat haji, buat umrah ni, jangan pergi buat haji, buat umrah, pergi semayang saja. Pergi ambil tahu benda-benda macam ni. Bukan ada apa, tapi tahu tu dia lebih memantapkan lagi sayang kita kepada Nabi dan para sahabat Nabi. Bila kita sampai di sana ni, kalau ada mutawif kita ni boleh habang, ni tuan-tuan, tang ni dulu apa dia, tang ni dulu apa dia. Tuan-tuan ada ingat tak dulu hadis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hadis yang kata macam ni, macam ni, macam ni. Dia bila baca Quran dia menangis sampai Yahudi berhenti depan rumah dia tunggu dengar. Di sinilah tempat kejadian dia. Cerita lagu tu dia berkesan dalam hati kita. Bukan sahaja kita duduk di bumi suci, di bumi Rasulullah, bahkan kita tahu di tempat ni dulu apa dia, apa satu insiden, apa satu kejadian jadi di situ. Baca pula satu hadis tentang apa yang jadi di situ. Dia, orang putih kata dia engrave, dia pahat masuk dalam hati kita. Maka umrah kita yang kita pergi itu terasa sesuatu yang sangat bermakna. Dia macam tu. Asa ilayya fakatabtuhu lah. Dia kata apabila turun wahyu, Nabi panggil aku dan aku tuliskan wahyu itu untuk Nabi. Dia kata, fakunna idza dzakarna dunya dzakaraha ma'ana. Zaid bin Sabit dia kata, cuma kalau hampa nak tahu Nabi ni, apa yang aku boleh cerita tentang Nabi ni, fakunna idza dzakarna dunya. Nabi ni kalau kami ni duk bersembang pasal hal dunia, zakaraha ma'ana, dia boleh mai join kami, dia sembang sama tajuk dengan kami semua. Kami duk bercakap pasal dunia, duk cerita pasal menyaga, duk cerita pasal pokok ke, duk cerita pasal apa, pasal dunia. Nabi SAW zakaraha ma'ana, dia boleh mai duduk, dia boleh mai sembang sama dengan kami tentang dunia.
Wa iza zakarna al-akhirah zakaraha ma'ana. Kalau kami tengah duduk ramai-ramai duduk bercakap pasal hal akhirat, Nabi mai join, Nabi mai duduk sekali, Nabi bercakap tentang hal akhirat. Wa iza zakarna at-ta'am zakarahu ma'ana. Kalau kami duduk ni, kami duduk bersembang pasal ta'am, pasal makan, duduk cerita pasal mi udang sedap tang mana, duduk cerita pasal cak kuih tiaw sedap tang mana, duduk cerita pasal makan, Nabi boleh mai duduk, Nabi boleh mai sembang sekali dengan kami. Ini Nabi. Apabila orang tanya Zaid bin Sabit cerita pasal Nabi, ada apa hang boleh cerita dekat Nabi, cerita dekat kami pasal Nabi? Ini yang Zaid bin Sabit cerita. Dia kata Nabi ni dia manusia, dia macam kita. Nabi SAW ni satu orang manusia yang berguih dengan orang. Nabi SAW ni dia boleh join apa topik pun. Nabi SAW ni hang bercakap pasal dunia pun dia boleh join, hang bercakap pasal akhirat pun dia boleh join, hang bercakap pasal makanan sedap tang mana pun dia boleh join. Fakullu hadza uhaddithukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Sabit kata, ini yang aku boleh cerita dekat hangpa tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nampak, jangan duk buat perangai kita, lagu kita lah ni, lagu duk buat sombong dengan orang, duk buat macam kita seorang nak masuk syurga, orang lain tak boleh masuk. Pelik kadang-kadang ada di kalangan kita ni jadi lagu tu ada. Baru duk ikut usrah 4-5 kali, tak mau bercakap dengan orang. Baru kenal jamaah Islamiah 5-6 minggu dah duk buat macam jangan macam tu. Nabi tak macam tu. Nabi berkawan dengan orang. Nabi disenangi oleh semua orang. Nabi satu orang yang boleh dijadikan sahabat oleh orang. Dia bukan sahaja Nabi, dia bukan sahaja tok guru, tapi dia sahabat kepada sahabat-sahabat semua. Ambil contoh daripada hadis-hadis yang kita baca, jangan kita pergi jadi terlebih daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 13. Baharul Mazi jilid 13, muka surat 143. Muka surat 143, kita masuk bab ma jaa fil ihsan ilal khadam. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan suruh buat baik kepada khadam. Khadam ini kalau diperluaskan maksud dia kepada orang yang makan gaji dengan kita pun boleh kata juga. Orang yang duduk di bawah tangan kita. Tak semestinya dia hamba yang kita beli, tetapi khadam ini juga ialah orang yang makan gaji dengan kita, orang yang duduk bawah tangan kita, orang yang mendengar arahan kita. Tajuk malam ni, buat baik kepada orang yang kerja dengan kita. Ketahuilah saudaraku, dikehendaki dengan khadam ini ialah siapa jua daripada laki-laki ataupun perempuan yang kamu milik akan dia dengan beli atau seumpamanya. Sama ada dia hamba yang kita beli ataupun seumpamanya dia kerja dengan kita. Dan jadi ia di bawah perintahmu, dia duduk di bawah arahan kita. Maka apabila ada bagimu khadam laki-laki ataupun khadam perempuan, maka hendaklah baik pergaulan dengan dia sebagaimana di dalam hukum syarak. Dia kata kita kena bergaul dengan mereka ni dengan cara yang baik, tapi pelihara hukum syarak. Ini dia kena sebut. Kadang-kadang kita ambil orang perempuan Indonesia mai jadi orang gaji dalam rumah kita. Kunung-kunungnya kita nak buat dia jadi macam adik-beradik kita, sampai tudung pun dia tak pakai dalam rumah. Itu salah. Itu salah. Kita buat baik dengan dia dari segi apa? Dari segi kemanusiaan. Kita jaga dia sebagai manusia, bukan sebagai binatang. Tetapi dia bukan adik-beradik kita yang mahram dengan kita, bukan. Dia tetap ajnabi dalam rumah tu. Dia kena tutup aurat sedia, dan kita pun kena jaga aurat kita. Yang tu kena jaga. Banyak kita tengok kadang-kadang rumah ustaz, laki ustaz, bini ustazah, orang gaji Indonesia perempuan tak pakai tudung dalam rumah. Oh kacau tuan-tuan. Dia tak faham hukum hakam. Dia kena jaga hukum hakam tu. Sebab dia beritahu apa? Dia kata sebagaimana di dalam hukum syarak, kita kena jaga benda ni. Seperti yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwanukum ja'alahumullahu fitnatan tahta aydikum. Nabi kata begitu. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar ni tuan-tuan satu sahabat yang kalau kita kata dalam bahasa kasar hari ni kata ekstrim. Ekstrim tu agak negatif perkataan dia, tetapi maksud dia apa? Dia ni dia ekstrim, nak kata apa lagi? Abu Dzar ni dia dalam bahasa hari ni orang kata obses. Dia satu orang yang obses. Dia main mengaji tu, Nabi kata apa tu nak buat semua. Jenis begitu. Kan? Dia main mengaji, dia reti agama, dia tahu tu sampai tidur pun tak buka sorban. Dia jadi macam tu, kacau. Ada juga begitu pun ada. Ada orang hantar SMS mai kat saya, dia kata, "Ustaz, tolong saya angkat telefon, ada benda nak cakap." Saya tak ubah kaji angkat telefon tu, abang betul lah. Tak ubah kaji, mesti tak larat tuan. Kalau dia angkat, saya tak boleh buat kerja apa. Telefon yang tidur masuk tak berhenti. 1001 masalah ada dalam masyarakat ni. Kalau kita tak ada kerja lain, hanya kerja kita angkat telefon tak apa. Tapi kita kerja cukup banyak. Kalau duk angkat telefon, duk dengar masalah orang, kita jadi masalah pula kat kita. Kan? Betul-betul lapang, betul-betul ready untuk dengar, baru kita boleh angkat. Tak ada, tak boleh tuan-tuan. Angkat 5 minit, 10 minit ni bukan cerita. Dia tak akan habis. Sejam pun dia tak moltak. Kan? Bila tak angkat, pantang SMS. "Ustaz, tolong angkat phone. Saya nak cerita pasal suami saya ni. Dia ni lebih teruk daripada Abu Dzar." Dia kata. Itu, siapa kata Abu Dzar teruk? Abu Dzar tak teruk. Abu Dzar okey. Kan? Laki dia yang teruk. Kan? Dia kata laki dia lagi teruk daripada Abu Dzar. Dia kata awak ni. Kan? Itu kalau angkat sekarang hari ya. Mau nak cerita Abu Dzar dulu, baru boleh cerita laki dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Abu Dzar mati, kain nak kapan dia tak cukup. Tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Ini Abu Dzar. Dahsyat dia. Dari segi dia nak buat apa hak Nabi kata tu, dia tak main-main. Hadis ni riwayat daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saudara sekalian, kamu telah dijadi akan mereka itu." Kata dia, "Saudara-saudara sekalian, kamu telah dijadikan akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala satu ujian di bawah tangan kamu." Nabi kata begitu. Dalam hadis tadi Nabi kata apa? Nabi kata, "Ikhwanukum ja'alahumullahu fitnatan tahta aydikum." Nabi kata, mereka ni saudara kamu, tapi Allah jadikan mereka sebagai satu fitnah kepada hamba. Hamba ni saudara hamba. Orang gaji ni saudara hamba. Orang yang makan gaji duduk bawah tangan kita ni saudara kita. Tetapi kadang-kadang Allah jadikan mereka satu fitnah, satu ujian kepada kita. Itu maksud yang Nabi kata. Baik, saudara dijadikan Allah cubaan di bawah tangan kamu tu apa? Maka dikehendaki dengan saudara di bawah tangan, yakni sekalian laki-laki ataupun perempuan yang dimiliki. Itu maksudnya. Hamba ataupun orang gaji ataupun orang makan gaji dengan kita. Staf kita. Ini yang dimaksudkannya. Dan masuk mereka itu di bawah perintah kamu. Seperti sahaya, hamba laki-laki, perempuan yang kamu beli dan sebagainya. Maka sahaya itu ialah saudaramu pada agama dan satu keturunan dengan kamu daripada anak cucu Adam. Nama kata manusia ni adik-beradik. Adik-beradik apa? Dia berkata adik-beradik sepusat-sepusin. Mak lain-lain, pak asin-asin. Dia berkata kan? Tapi adik-beradik. Pasal apa? Dia main dengan Adam dan Hawa mula tu. Start tentu juga sama je. Hampir jadi bangsa apa, hampir jadi apa-apa-apa. Semua ni asal dia dua orang ni aja. Siapa dia? Adam dengan Hawa. Maka dijadikan Allah di bawah perintah kamu sebagai ujian kepada kamu juga. Kadang-kadang mereka ni mai duduk kat kita jadi ujian dekat kita. Ambil orang gaji mai duduk di rumah kita jadi ujian dekat kita. Dulu tak ada orang gaji, kerja teruk sikit dalam rumah, tapi kita suami isteri hidup rukun damai.
Bila ambil mai orang gaji, kerja ringan sikit, tapi kita laki bini bergaduh hari-hari. Ada jadi macam tu? Ada. Pasal apa? Bini ni cemburu tak tentu punca. Dia dapat pula orang gaji, segak sikit. Pasang. Laki balik pejabat awal pun bergaduh sampai ke malam, bergaduh. Abang pasal apa balik awal hari ni? Tanya. Lah, dia kata aku bukan tak biasa balik awal. Memang kadang-kadang aku balik awal, kadang-kadang aku balik lambat. Betul ke abang? Gaduh. Pasal apa? Pasal orang gaji. Maksudnya apa? Ni dia beritahu ni. Maksudnya kadang-kadang orang gaji tu menjadi ujian kepada kita. Laki berasa macam nak minum kopi, pi dapur bancuh sendiri, bergaduh juga itu pun. Dia kata, abang pi dapur cari apa? Laki kata, aku pi bancuh kopi. Sebelum ni tak pernah bancuh kopi pun, pasal apa yang hari ni pi bancuh sendiri? Laki kata, awak hang ni dah betul-betul abang nak bancuh kopi lah. Jadi hal kau tu pun ni, siapa cerita ni tuan-tuan? Ejen orang gaji cerita. Ejen orang gaji, dia supply orang, lepas tu tak puas hati hantar balik ke dia, minta tukang. Dia kata pening kepala ustaz. Dia kata dengan duk buat kerja supply orang gaji ni pening kepala. Depa punya hal, orang gaji tu depa tak mau. Dia kata bagi hak segak sangat pun masalah, bagi hak uduh pun masalah juga. Pasal apa? Anak tak boleh tengok muka orang gaji pasal uduh sangat. Tengok teriak pun hantar balik kat ejen juga. Dia kata cari hak elok sikit dia lah. Pasal apa? Anak saya tak boleh tengok muka dia ni. Bodoh pun anak tak boleh tengok. Segak sangat, laki nak tengok pula. Ini yang kita duk baca ni. Dia nak abang apa? Dia kata kadang-kadang benda tu menjadi apa? Menjadi fitnah, menjadi ujian kepada sesebuah keluarga. Tuan boleh faham? Kita buat contoh itu yang dia nak beritahu ni. Ini dia kata menjadi ujian dan menjadi fitnah kepada sesebuah keluarga. Maka dijadikan Allah di bawah perintah kamu menjadi ujian juga kepada kamu. Dan adakah kamu berkuli akan dia dengan baik ataupun dengan zalim? Ini satu bab lain pula. Ambil orang gaji, dia buat orang gaji ni jadi macam menatang dalam rumah dia. Ada juga macam ni. Walaupun dia orang gaji, dia manusia. Walaupun dia orang gaji, dia ada agama. Walaupun dia orang gaji, kita kena jaga dia sesuai dengan kehormatan dia sebagai manusia. Nama kata orang gaji bagi duduk dalam store. Bukan bilik kosong, tak ada. Ada bilik kosong tapi tak bagi orang gaji duduk. Bagi orang gaji duduk di store. Kenapa siapa? Pasal dia orang gaji. Duduklah hamba Allah tu dalam store, luah dia luah liang kubur. Nama pun store. Luah store tu luah liang kubur. Masuk duduk tidur, kepala sangkut dengan pintu, ujung tu dah dinding dah. Tingkap pun tak ada, pakai tingkap atas tu satu ya. Duduklah hamba Allah tu dalam tu, katil tak bagi, tilam tak bagi. Bila lepas tu narita yang satu kat dia. Tuan-tuan, jangan macam tu. Pasal apa? Itu ujian Allah bagi dekat kita. Kita buat tahanan kat dia, Allah duk tengok apa yang kita buat. Nampak? Ni yang dia nak beritahu ni. Sama ada kita perkuli dia ataupun kita buat zalim ke dia sampai macam tu. Itu kira buat zalim tu. Pasal apa? Pasal kita sendiri tak sanggup duduk macam tu. Pasal apa kita suruh dia duduk macam tu? Baik. Maka dengan sepotong hadis dalam masalah itu dapat tahu kita bahawa Nabi SAW memberitahu dan memberi ingat sebagai sabdanya itu. Apabila telah mengetahui engkau akan sabda Nabi SAW itu, maka hendaklah ingat-ingat, berjaga-jaga dengan khadam itu, buat baik dan jangan zalim kepada dia. Dia kata kita dah mengaji, kita dah reti, jangan dah reti pergi buat lagi benda salah ni. Jangan. Begitu. Dan hendaklah raikan dia sebagaimana meraikan saudara. Dia tuan-tuan, kalau tak kerana dia hidup susah negeri dia tak main sini. Apa orang kata? Hujan batu apa? Hujan batu hujan meh ni. Hujan batu negeri sendiri. Hujan meh negeri. Hujan batu negeri sendiri. Bukan dia macam mana? Hujan batu negeri sendiri, hujan meh negeri orang. Baik hujan batu lagi kan macam mana? Lebih kurang macam tu lah. Kan? Lebih kurang macam tu. Kalau tak kerana susah di negeri dia, dia tak main kat kita sini. Dia main ni kerana dia susah. Dia main nak kerja halal. Dia nak kerja, dia nak cari makan halal.
Kita kena ra'i dia sebagai manusia dan sebagai saudara seagama. Macam tu. Maka jangan pandang diri memiliki dia dan kamu menjadi pengulu dia. Jangan kita doa rasa kita bos, maka kita kata apa pun itulah yang muktamad. Jangan ingat macam tu. Kerana apabila pandang begitu, maka tentulah membawa kepada fitnah dan bala ke atas diri sendiri. Kalau kita bersikap macam tu, maknanya kita mencari bala ke atas diri kita sendiri. Kita sudah buat satu yang salah, iaitu membesar diri dan tak mau buat baik kepadanya. Maka itulah dijaga syarak ke atas orang yang berkhadam itu dengan beberapa jagaan yang akan datang disebutkan ini. Dia kata, ini sebab agama pesan, jangan buat tahana ke orang. Itu maksudnya. Sabda Nabi SAW, faman kana akhuhu tahta yadih falyut'imhu min ta'amih. Maka siapa-siapa yang ada saudaranya di bawah perintahnya, maka janganlah tidak cukup tanggung atasnya, maka ambil beri makan akan dia. Maka hendaklah kamu beri makan seperti makan tuannya. Itu dia. Agama suruh macam tu. Kalau kita ada orang yang macam ni, orang gaji ke, ataupun kalau dulu dia ada khadam, ada hamba dan sebagainya, kita makan apa, itu dia makan. Kita makan apa, itu benda dia makan. Jangan kita makan sup, kita makan isi, dia makan tulang. Dia bukan jin. Kalau jin, dia memang balai tulang saja. Kita bagi isi pun dia tak mau. Dia kata tulang ni memang makanan aku. Dia kata, dia bukan jin, dia manusia. Dia pun nak makan isi juga. Maka kita makan apa, dia makan benda tu. Taklah dia makan istimewa macam kita, tapi apa hak kita makan, dia makan. Macam tu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, memberi makan khadam itu sayogia dibuat sebagaimana pasti, sebagaimana pesan Nabi SAW. Apabila engkau makan daging, maka berilah khadam itu makan daging juga. Itu maksudnya. Dia makan apa yang kita makan. Tidaklah kamu bersedak-sedak pada makan dan dia tak diberi sedak. Buat sup ekong, buat apa dalam rumah apa semua, sup ekong tu kita saja. Dia apa dia? Dia nasi dengan sayur kucai. Itu saja. Pasal apa? Pasal hang orang gaji. Kata-kata hang, lagipun hang memang suka kucai ni. Kita kata-kata. Ada kalau begitu. Tak boleh macam tu. Kerana ia manusia seperti kamu juga. Maka mempunyai nafsu dan ingin kepada bersedak-sedak. Dia kata dia manusia. Macam mana kita suka sedap, dia pun suka sedap. Pendeknya, apabila engkau beri makan, berilah akan dia menurut sebagaimana makan kamu. Maka itulah perbuatan yang lebih akmal, yang lebih sempurna. Tetapi tidaklah wajib memperbuat yang demikian itu. Taklah sampai ke tahap wajib. Kita makan ayam pocik, dia kena makan macam kita makan. Taklah sampai macam tu. Bagi kat dia, patut dengan dia lah. Itu maksudnya. Kita makan ayam pocik, bagi dia ayam goreng ke apa ke, korang-korangnya. Macam tu. Sekorang-korangnya. Dia kata. Baik. Sabda Nabi SAW, wal yulbishu min libasih, dan hendaklah pakaikan dia daripada pakaian kamu. Taklah maksudnya baju kita dia pakai, baju dia kita pakai. Ya tu Nabi pun tak suruh lugu tu. Tapi kalau kita pakai baju, janganlah bagi dia pakai kain tola saja. Maksudnya dia pun kena pakai baju juga, baju yang selayak dengan dia sebagai manusia. Macam tu. Baik, masalah memberi makan khadam dan memberi pakaian yang wajib itu macam mana? Dia kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, dan suruh beri makan khadam seperti makan pengulu dalam hadis itu, dan membaikkannya semacam pakai dan memakaikannya seperti mana pakai pengulu, ialah ditanggung hadis itu atas sunat ia, dan tiadalah ia wajib. Maka ini ijma' sekalian muslimin. Dia kata, ijma' sepakat semua orang Islam, kita pakai apa, bagi dia pakai yang selayak. Jangan sampai nampak kata dia tak jadi manusia. Itu ijma' sepakat semua orang Islam, kita pakai apa, bagi dia pakai yang selayak. Jangan sampai nampak kata dia tak jadi manusia. Itu. Dan hanya saja yang wajib atas pengulu itu ialah memberi nafkah kepada khadam itu dan memberi pakaian dengan baik-baik juga, bagi yang elok, pakaian yang elok dekat dia. Sekiranya adat negeri dan orang-orang yang memakainya, ya, bila pakai tu orang kata pakaian macam tu. Nu pergi cari nu baju hak tahun 65 lu ni.
duk ada dalam bekas padi. Bila baju tu pun buah dalam bekas padi lah. Bila ada orang gaji pergi buka bekas padi tu cari, pakai tengok dia kembang tak tentu punca dia, tak jadi manusia dia ni. Apa ni kita tentang perangai kita ni? Saya selalu begitu lah. Kalau kata nak bagi sedekah dekat orang, bukan nak bagi hak elok, cari hak nak buang dah pergi bagi. Itu kan jadi tsunami di Pantai Merdeka tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan pergi pekan tu, dia buat satu rumah tu, tempat tu kutip barang-barang orang nak bagilah kepada mangsa-mangsa tsunami ni kan. Saja turun pergi tengok baju hak mereka bagi tu, baju tak boleh pakai lah hak bagi tu. Walaupun mangsa tsunami ni ditimpa kesusahan, tapi dia pun tak lalu nak pakai baju orang bagi ni. Dia tengok lah, baju ni nak suruh aku pakai, dia kata. Dia pun teringin juga nak kenal haji mana ni yang mai bagi baju ni. Teringin nak kenal dia pun. Nampak? Jadi lagu mana bagilah agak-agak hak boleh pakai. Sampai hak tak boleh pakai nak pergi bagi. Ini sama dengan orang gaji pun. Jangan pergi bagi pakaian hak tak boleh pakai dah. Begitu. Sama ada makanan atau pakaian daripada jenis nafkah pengulu, ataupun kurang sikit ataupun lebih, tak apa. Kurang sikit, jangan sampai dah orang tak panggil pakaian baru nak bagi kat dia. Sehingga jikalau sekiranya pengulu memakai dengan sehabis-habis jimat dan sehabis buruk, keluar daripada adat seumpamanya kerana zahidnya pengulu itu, ataupun kerana kedekutnya pengulu itu sekalipun, tetapi tiada harus ia membuat ke atas khadamnya seperti itu. Kalau pergi kena bos ni jenis zuhud ni, dia jenis zuhud, dia jenis pakai baju cari jahit kasak-kasak tu, pasal dia nak jadi wali, dia kira lagu tu kan, nak jadi wali betul kan, nak jadi wali songo kan, nak jadi wali sabduk kan, tak tahu, tapi dia duk kira dia nak jadi wali. Jadi dia tak mahu dunia-dunia ni semua, tak mahu. Baju elok ada, anak beli bagi apa semua tak mahu pakai, pergi pakai baju hak cari jahit sendiri ni. Pasal apa? Pasal aku ada dengar hadis kata Nabi dia baju cari dia jahit sendiri, aku pun jahit sendiri, pakai baju cari itu. Yang tu orang panggil apa tuan-tuan? Orang panggil kufur nikmat. Yang tu orang panggil kufur nikmat. Pasal dalam Quran kata apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Quran kata. Dan adapun dengan nikmat yang Tuhan kamu bagi, ceritakanlah. Ceritakanlah tu maksudnya apa? Bagi orang tengok kata kita ni dilimpahi nikmat oleh Allah. Jangan sampai tak mahu benda ni semua. Bukan tak ada baju, tapi tak mau pakai baju elok ni, nak pakai baju saja, pergi cari hak koyak jahit sendiri. Kadang-kadang dia pergi jadi riak pula lagi. Kunung-kunungnya nak zuhud, tengok-tengok dia pergi jadi riak. Pasal apa? Rupanya nak menunjuk. Menunjuk ni bukan menunjuk mewah aja, menunjuk kata zuhud pun menunjuk juga. Menunjuk juga. Orang selalu bila tafsirkan riak ni, orang tafsirkan Allah nak tunjuk hebat. No. Kadang-kadang zuhud pun riak juga. Tunjuk kat orang kata zuhud, nak orang kata dia ni bagus, hang tengok zuhud betul dia ni. Kan? Hang tengok baju dia pun bukan tak ada duit tu, tapi jenis orang zuhud ni macam ni lah bagus. Dia nak orang kata lagu tu, dan orang kata riak dia. Tak mahu. So dia kata kalau pengulu ni dia ni jenis zuhud, janganlah dia zuhud, dia nak menzuhudkan sekali orang gaji duduk di rumah dia, tak boleh. Hang nak zuhud tu hang punya pasal, orang lain hang jangan paksa kan. Kita nak zuhud, paksa bini kita, anak-anak kita suruh zuhud sekali, tak boleh kan. Kita nak zuhud lah, orang lain jangan kita paksa. So ini dia nak beritahu ni. Dan tiada harus memperbuat makan pakainya sepertinya, melainkan dengan redanya. Kecuali kalau dapat bini pun jenis zahidah juga. Dia zahid, dia satu orang yang sifat zuhud, bini pula zahidah. Cantik lah, dua-dua pakai baju cari jahit lagu tu kan. Kan? Kalau dia redha, selamat jalan lah hampa dua-dua. Dua-dua ni zuhud, dia kata. Baik, sabda Nabi SAW, wala yukallifhu ma yaghlibuh, fa in kallafahu ma yaghlibuh falyu'inhu. Nabi kata apa? Dan janganlah diberati dan disuruh dia buat benda yang tiada kuasa dia. Kalau kita ada orang gaji, jangan kita suruh dia buat benda yang dia tak mampu buat. Itu maksud dia. Bukan dia tak mampu buat, kita pun tak mampu buat, kita pergi suruh dia buat. Jangan macam tu. Kita ambil orang gaji Indonesia seorang perempuan,
Kita ada kebun nyok, suruh dia naik nyok. Oh, tak boleh. Itu benda yang kita pun tak boleh naik nyok, kita pergi pelekoh dia suruh naik. Sudahlah dia tak boleh. Dia perempuan pula, suruh naik nyok. Nabi SAW kata apa? Jangan duk suruh dia buat benda yang luar kemampuan dia. Maka jika diberati akan dia barang yang tidak kuasanya, maka hendaklah kamu tolong dia. Nabi kata kalau bagi kerja tu kerja dia tak boleh buat, kita bagi, kita kena tolong dia buat. Tuan-tuan, Islam ni cantik kan tuan? Cantik. Yang tak cantik ni siapa? Orang Islam tak cantik. Islam cantik. Hak duk buat zalim ni bukan Islam suruh, orang Islam yang piduk buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Ummi Salamah dan Ibni Umar dan Abi Hurairah, dan katanya lagi ini hadis hasan lagi sahih. Baik, suruh khadam buat kerja berat. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, dan telah ijma' ulama atas bahawasanya tiada harus tuan pengulu dan orang yang berkhadam itu memberati khadamnya dengan kerja yang tidak kuasa buat. Maka jika ada ia yang demikian itu, nescaya lazim akan dia tolong dengan dirinya sendiri ataupun suruh orang lain tolong. Kita bagi dia kerja, dia tak boleh buat, kita kena cari pula, bagi gaji ke orang lain pula mai tolong dia buat kerja tu. Jangan kita paksa dia buat benda yang dia tak boleh buat. Baik, mempunyai khadam dengan huduh mendatangkan balak, dia kata. Jikalau seseorang itu ada hamba abdi ataupun jariah di dalam tangannya, tiba-tiba tidak baik pergaulan dengan dia, disuruh akan dia buat kerja lebih daripada kuasanya, ataupun dikurang akan makannya, dia pergi buat begitu. Orang gaji makan ni catu makan orang gaji ni. Makan nasi dengan kuah aja, kan? Ubi pun satu, ubi mengalar pun satu, tu saja. Kalau dia suar tangan nak ambil lauk, katok, tak boleh. Lebih pada haji bakhil punya kedekut ni, dia tak bagi orang gaji dia makan benda-benda macam ni. Ataupun tidak diberi makan minum adat orang negerinya makan minum, bagi benda pelik-pelik suruh makan. Dan tidak diberi pakai dan tempat tidur atas yang patut untuk memelihara dia daripada panas dan sejuk. Dia bagi duduk dalam stor, macam duduk dalam oven cucuk, duduk dalam oven kuih, peluh mercik 24 jam hamba Allah tu. Nescaya jadilah berdosa tuan pengulu itu terhadap khadam itu. Maka jikalau lama khadam itu duduk dengan dia, maka lagi banyak dosa dia. Itu dia. Dah cukup dah 2 tahun. Dalam perjanjian kata dia main kerja kita 2 tahun, lepas tu dia boleh balik, kita tak pergi balik, sambung lagi permit dia, suruh kerja lagi. Lagi lama kita tahan dia duduk dengan kita duduk buat tahana dia, lagi banyaklah dosa kita duduk tanggung. Agama kata macam tu. Maka boleh jadi sampai tak dapat masuk syurga bersama dengan orang-orang yang sabiqun. Boleh jadi punya banyaknya dosa kita duduk buat dengan dia ni, sampai kita ni lambat masuk syurga. Dia kata tak masuk syurga bersama dengan golongan sabiqun, golongan yang awal masuk, kita tak dapat masuk batch, kumpulan tu masuk, kita tak boleh masuk, kita masuk last. Cek balik pasal apa dia ni nampak pergi mengaji bagus, nampak haji pergi dah umrah pergi 5 kali, cek semua halal rate mai tang orang gaji tang tu pangkah besar, kerana tu jadi lambat masuk syurga. Pasal apa? Orang gaji duduk dengan dia 5 tahun, daripada mula mai badan macam gundi beras, masa balik jadi macam tu, balik kena tahana dengan hamba Allah ni. Maka dia ni tak masuk syurga sama dengan orang yang awal-awal masuk, dia masuk akhir. Pasal apa? Pasal buat naik ke orang. Nampak? Sebagaimana datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia an Abi Bakr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah sayyi'ul malakah. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk syurga orang yang huduh miliknya, orang yang huduh perangai terhadap orang yang dimilikinya, tak masuk syurga orang ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tajuk baru dia kata bab an-nahyu an darbil khadam wa syatmihim. Itu bab yang datang pada menyatakan tegah ukui khadam dan maki dia. Kita ada orang gaji, saya suka sebut orang gaji, kalau sebut hamba ni tak ada dah lah ni,
Sebut nampak macam bukan tajuk kita. Tajuk kalau kita skop ni diluahkan, orang gaji. Maksudnya apa? Tegah kita pukul dia. Dan juga tegah kita maki dia. Jaga benda ni. Pasal apa? Kita kena ingat satu, ini fitnah. Allah hantar mai dalam rumah kita. Fitnah dan juga balak ujian. Allah hantar mai dalam rumah kita. Kalau kita rasa perangai kita wuduh, kita ni jenis tak boleh nak baik dengan orang gaji, jangan ambil orang gaji. Senang. Kita tahu kita siapa. Kita tahu kita selalu masalah dengan orang gaji ni orang perempuan. Orang lelaki-lelaki ni kurang masalah. Kalau kita tahu kita ni dengan orang gaji ni macam mana, nak jadi masalah, tak usah ambil orang gaji. Senang. Susah, kerja banyak dalam rumah apa pun kita buat. Jangan duk merengek, jangan duk kata apa, tak mau. Pasal apa? Pasal kalau ambil pun jadi masalah. Ambil orang gaji, kita berkelahi dengan suami kita. Ambil orang gaji, kita duk maki dia. Ambil orang gaji, dia buat apa pun tak kena pada hati kita. Jangan ambil orang gaji, kita buat sendiri. Pasal apa? Kalau ambil juga, lepas tu pergi duk jadi macam tu, lagi lama dia duk dengan kita, lagi banyak dosa kita nak tanggung. Ini intipati kepada apa yang kita baca pada malam ni. So, dia kata tajuk ni pula apa? Dia kata larangan pukul dia dan larangan kita maki dia. Ketahuilah saudaraku, banyaklah orang yang berkhadam itu memperbuat khadamnya semacam lembu, dia kata. Tuan-tuan, Syekh Idris Al-Marbawi tulis kitab ni 70 tahun dulu. 70 tahun dulu, sebelum orang Indonesia main jadi orang gaji di Malaysia lagi. Tapi dah ada dah perbuatan macam ni, dah ada dah. Manusia yang melihat orang bawah dia ni seperti kuli, seperti lembu, seperti binatang ni, ada dah daripada zaman dulu, dah ada dah. Bukannya ingat dia akan saudaranya sama Islam di tangannya, di bawah perintahnya. Dia tak pernah ingat kata kawan ni saudara dia sama-sama manusia dan sama seagama. Dia tak ingat lagu tu. Dia ingat kata hang mai, hang kerja dengan aku akan perah hang cukup-cukup sampai kering. Dia kira aku bayar duit kat hang ni halal. Bayar apa duit? 400 ya, bayar pun yang pergi perah kawan tu lebih daripada tebu kena mesin. Dia perah kawan tu. Pukul 5 seorang bangkit dah orang gaji ni. Dia pun 6 suku orang bangkit. Tapi orang gaji 5 kena bangkit dah. Bangkit tu atok dah kerja. Tulis ni apa kerja nak kena buat. Tempek di peti air tu. Amboi. Tulis. Tempek di peti air. Hang pukul 5 bangkit. Hang kena buat apa. Hang cerang ayak. Hang mop lantai. Hang mupu pagi tu. Kira dia bangkit lagi semua kena ready dah. Lambat ke ataupun tak siap macam yang dia mau ke, jadi leceh. Tuan-tuan. Ada tak ada tuan-tuan ni? Contoh kita duk beritahu ni. Ada. Dia tak heran dengan dosa ni. Dia tak heran. Dan dia rasa dia tak berdosa. Dia buat macam tu. Bayar 400. Patut ke bayar 400 pergi buat dia sampai macam tu? Kita makan gaji dapat 800 pun. Kalau bos kita suruh kita lebih-lebih, kita nak lawan. 800. Kita bayar dia 400. Kita lanyak dia cukup-cukup sampai jadi cok kodok dia ni. Tak boleh tuan-tuan. Macam tu tak boleh. Siapa yang kata tak boleh ni? Agama kata tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata maka apa kalau tersalah khadamnya? Kalau khadam orang gaji buat salah, ia pun menggodam dan memakinya. Godam satu, maki pula satu. Godam ni teruk kan? Dengan balun pun teruk dah. Godam dia teruk pada balun lagi. Godam dan maki. Terkadang mempermaki sampai kepada mak bapaknya. Dia melarat pergi sampai situ. Marah ke orang gaji ni, maki ni sampai ke mak bapak. Kata sampai mak bapak kau tu, luka dah hati dia tuan-tuan. Bukan luka, berdarah merambu hati dia. Apa hal pula yang hidup sangkut dengan mak bapak aku, apa hal? Kan? Baik. Sampai kepada macam cakap busuk dan benci mendengarnya. Bercakap ni sampai bukan orang gaji itu saja dengar tak boleh tahan. Anak-anak dia dalam rumah berdengar tak boleh tahan. Apalah mak pergi cakap sampai lagu tu. Sampai anak berimeh dengar mak duk merepek ni. Dia jadi macam ni leceh tuan-tuan. Jadi macam ni tak usah pakai orang gaji. Tak usah pakai orang gaji. Seperti dikatanya kepada khadam itu, anak tak nikah. Anak haram lah maksudnya. Anak tak nikah. Dia kata anak haram butiang ni. Jangan tuan-tuan, jangan. Anak kerbau ada juga. Ni kitab ni, bukan saya kata, kitab ni kata. Anak lembu.
anak anjing dan lainnya, maka perbuatan memaki yang demikian itu salah pada syarak. Dia kata salah, tak boleh kata macam tu. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam nabiyyut taubah man qazafa mamlukah bari'an mimma qala lahu aqama Allahu alaihi al-had yaum al-qiyamah illa an yakuna kama qala. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mencabul sahayanya, mencabul maksudnya bercakap yang melukakan hati, itu maksud mencabul. Siapa-siapa yang bercakap huduh kepada sahayanya, hal keadaannya lepas ia daripada barang yang dikata baginya, nescaya didirikan Allah atasnya had. Had ni yang kita duk kata hudud ni had. Perkataan mufrad, perkataan singular dia had, jamak dia, plural dia hudud. Siapa yang kata dekat orang gaji dia sampai ke tahap kata anak haram. Anak haram maksudnya apa? Secara tak langsung dia tuduh kata mak pak budak ni berzina, maka lahir anak haram. Agama dia kira macam tu. Bila kita kata dekat budak ni, hang ni anak haram, maksud anak haram ni apa? Anak yang dilahirkan tanpa ikatan nikah kahwin yang sah, itu maksud anak haram. Bila kita kata dekat dia anak haram, bermakna kita kata mak pak dia berzina, lahir dia. Bermakna kita kena hukum hudud. Hukum apa? Haddul qazaf dia panggil. Hukum hudud kerana menuduh orang berzina sedangkan kita tidak ada saksi. Nampak? Dan benda tu kita tengok menyatu aja, kecil aja, implikasi hukumnya besar. Tu orang kata mulut kita ni, Allahu akbar tuan-tuan, dia boleh bercakap apa saja, dia tak tahu risiko akibat yang dia nak tanggung daripada cakap yang keluar di mulut dia tu. Maka dia beritahu dalam hadis ni, Nabi SAW sebut terang-terang, siapa yang sampai ke tahap man qazafa mamlukah, barang siapa yang tuduh hamba dia dalam keadaan dia tidak ada saksi, aqamallah alaihi al-had yaumal qiyamah, hari kiamat esok Tuhan laksanakan hukum hudud kepada dia. Takut enggak? Takut. Ini ancaman berat daripada hadis Nabi SAW. Melainkan bahawa adalah ia seperti barang yang dikatanya itu. Kalau sungguh dia memang anak haram sungguh, kita kata tak apa. Tapi kalau kita kata kerana marah, tapi dia bukan anak haram, dia lahir secara sah, kita kata kat dia anak haram, di akhirat esok Allah tak lepas kita. Kita akan dikenakan hukum hudud di akhirat esok, dia kata. Baik, benda ni bukan kata kepada orang gaji saja, kata kat siapa pun sama. Dalam masyarakat kita ni, masyarakat Melayu ni, banyak dah tuan-tuan duk dengar duk sebut anak haram ni. Oh, sana esok nak kena balung berapa kali tak tahu. Akhirat esok ni yang Nabi kata aqamallahu alaihi al-had yaumal qiyamah, hari kiamat esok Allah akan dirikan hukum had ke atas dia. Kena berapa ramai orang tak tahu. Saja aja pergi kena. Dia duk bawa kereta jam, tiba-tiba ada kawan mai potong kat belah kiri, dia tak nak haram betul. Mulut ni dia tak ambil insurans. Ya Allahu akbar tuan-tuan, janganlah kata benda tu dia membawa implikasi hukum, dia membawa akibat hukum. Anak haram ni maksud apa? Kita kata driver hak potong kok kiri tu mak pak dia berzina, tu beranak mai hak potong kiri tu. Kita kata tu tujuan kita nak lepas marah, tapi agama pegang kita. Pasal apa? Pasal itu tuduhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang ni seperti dicabulnya sahayanya dengan kata kepada sahayanya, kepada khadamnya itu anak gampang. Anak gampang ni maksudnya anak haram lah, anak gampang. Maka sesungguhnya ia demikian itu ataupun sebagainya. Tapi kalau dia kata memang betul dia ni anak gampang sungguh, tak apalah, tak
tak kena apalah. Tapi kalau dia orang yang bagus-bagus, lahir daripada nikah kahwin yang sah, kita pergi kata dia anak Arab, kita kena. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Kena hati-hati benda ni tuan-tuan. Jadi kebiasaan kita kalau mulut kita mudah duk sebut macam tu, malam ni mau kontrol sikit. Jangan duk cakap, jangan. Tak mau. Pasal apa? Dia membawa akibat di akhirat. Kemudian hak mana yang duk buat tahanan orang gaji tu, balik lagi pergi salam minta maaf orang kat dia. Tak payahlah sampai pergi duk cium tangan dia minta ampun, merong atas sampai kelupuk-kelupuk atas lantai, tak maulah. Buat biasa dia, tapi pergi balik memang settle banget. Dan start daripada pagi esok janganlah duk buat tahanan kat dia. Masalah dia kata mencabul sahaya dengan kata anak gampang ataupun anak tak nikah, adakah dera syarak di dunia? Di dunia kena ke tak kena? Dia kata kalau pergi kata ke orang anak haram ni, atas dunia kena tak kena? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada hadis itu menunjukkan bahawasanya tiada kena pengulu yang mencabul sahayanya yang demikian itu dengan dera pukul 80 rotan di atas dunia. Ini hukum hudud. Hukum hudud ni apa dia tuan-tuan? Dia duduk di bawah apa nama haddul qazaf. Hukum hudud, hukum had yang dikenakan kerana tuduh. Qazaf ni maksudnya tuduh, melemparkan tuduhan kepada orang. Okey, kita tak boleh tuan-tuan senang-senang orang tu main melawak peluk belakang kita, kita kata dia buat apa ke belakang kita, tak boleh. Masuk mahkamah biduk tanya tak berak apa hari ni, semua leceh. Ni semua cerita leceh. Tak mau macam tu. Jangan sebarangan. Jangan sebarangan, dia kata. Macam Nabi tadi pergi peluk apa nama Zahir Badui tadi ni kan. Nabi pergi peluk kat belakang dia. Dia pun arsilni lepas aku ni siapa ni? Boleh tengok Nabi dan dah buat manja. Dan dah buat pergi sandang ke dada Nabi apalah semua. Seronok tuan-tuan, Nabi main melawak peluk macam tu. Allahu akbar. Saya kata awal tadi jangan peluk orang kat belakang, tak ada punca, tak lagi leceh. Benda macam ni dalam Islam, tampilkan 4 saksi. Islam tampilkan 4 saksi. 4 saksi itu pula bukan kutip tepi jalan punya saksi, saksi yang dipercayai. Sabit kesalahan, 4 saksi yang baik-baik melihat benda tu berlaku apa perkataan dia sebut tadi? Penetration, bahasa dia penetration, nampak benda tu berlaku, barulah sabit kesalahan. Tak boleh nak mengemukakan benda tu haddul qazaf. Berapa rotan? 80 jaldah, 80. Pasal apa Islam memperkenalkan undang-undang macam ni? Pasal apa tuan-tuan? Pasal nak memelihara maruah orang. Kalau sekiranya tidak ada undang-undang yang seumpama ni, orang suka hati boleh tuduh kita. Tiba-tiba timbul mai satu orang kata Ustaz Samsuri dia pernah buat saya lu. Allah. Semata-mata kerana dia tuduh lagu tu, kita kok mana pun maruah tercalar. Betul tak betul itu perkara yang ke-75, jauh lagi. Tapi kena tuduhan tu, maruah sudah tercalar. Orang ramai dia tak kira ada bukti, pembuktian dari segi evidence, dari segi witnesses, ada tak ada semua saksi, bukti semua dia tak kira dah. Bila dengar kata Ustaz Samsuri buat macam tu, depa kata apa? Mula-mula sekali dia dengar dia, tak sangka mai duk baca kitab bagus. La ilaha, betul ke dia buat? Tak tahu lagi, tapi keluar dah di mulut ni. Tak sangka tengok mai duk baca kitab, pergi buat benda lagu ni, tak senonoh semua. La ilaha illallah, kata dah. Nampak tuan-tuan? Kerana itu Islam memelihara maruah. Hang tak boleh suka hati tuduh orang. Hang tuduh orang bawa main 4 saksi. Kegagalan mengemukakan 4 saksi haddul qazaf. Hang yang tuduh dia ni kena 80 rotan. Maka orang nak tuduh orang, dia fikir 1000 kali dia fikir. Dia kata tak salah, benda pun cantik. Maruah semua orang terpelihara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini dia kata bermula hukum pengulu yang mencabul tak kena darah pukul itu bersamaan semuanya pada sahaya yang cukup sempurna kehambaannya dan tiada padanya sebab kemerdekaan. Bagi kes qadam hamba, depa ni bukan orang yang merdeka. Jadi kalau orang
tuduh mereka, orang yang tuduh tu tidak dikenakan hukum di atas dunia, tapi akhirat kena tak? Akhirat kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tengok bawah tu masalah dia kata memukul khadam itu dilarang oleh syarak kita, kerana pukul itu boleh jadi membawa kepada mudarat dia, entah terpukul mukanya ataupun bengkak badannya ataupun sebagainya. Tak boleh kita pukul ni, tak tentu tuan-tuan. Kita ada ingat nak pukul bau dia aja, tempat yang tak sensitif, kita ada ingat lagu tu. Dah pukul-pukul dia elok macam mana, tapi kena tengkok tak tu selok dia dah, baru pucat. Kita ingat nak puk tangan lagu tu aja, dia pergi elok macam mana, tapi kena tempat sensitif. Manakah satu area kena pump kata jatuh sengap selok dia. Bercakap dah apa dah, nak cantik lagi keluar buih pula ke mulut. Apa? Sudah kata. Saya tak buat apa, saya buat sikit aja. Sikit banyak apa-apa hospital dulu dia. Ambulan main ambil, tak ada nak sampai, padam dia atas ambulan tu pula. Cerita panjang. Padahal nak buat sikit aja, tapi jadi macam tu. Itu sebab agama kata jangan pukul pada awal. Jangan pukul pada awal. Boleh jadi kan, kadang-kadang benda dia nak jadi ni, ya Allah. Maka dia kata apa? Jangan daripada awal piduk pukul orang macam ni. Kerana memukul itu boleh jadi membawa kepada mudarat. Entah kan terpukul mukanya ataupun bengkak badannya atau sebagainya. Maka menjadikan rosak dan jadi tidak berpengesihan pula akan dia. Dia pun pergi jadi cedera, kita ni jadi satu orang yang tak ada belah kesian. Maka sudah disuruh kerja dengan penat lelah, kemudian disakiti pula dengan pukul. Dahlah kita suruh dia kerja ni macam-macam punya kerja dia buat, tapi balun dia pula lagi. Janganlah jadi manusia macam tu. Oleh itu tidak sayogia memukul akan dia. Maka di sini dikeluarkan hadis oleh Imam At-Tirmizi tentang menunjukkan jangan pukul khadam dan hamba sahaya itu. Kata dia an Abi Sa'id an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kuntu adribu mamlukan li. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dipanggil orang dengan nama Abi Mas'ud Al-Ansari. Nama batang tubuh dia ialah Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kata dia, adalah aku memukul hamba aku dengan rotan, maka ia pun menangis akan pukul aku itu. Ni Uqbah bin Amir ni marah apa kata tahu dekat hamba dia, dia ambil rotan, dia bedai. Rupa-rupanya telah didengar oleh Nabi SAW aku menggodamnya. Tengok-tengok masa dia pukul itu Nabi duk ada. Maka Nabi SAW pun mai kepada aku. Fasami'tu qailan min khalfi yaqul i'lam Aba Mas'ud. Tiba-tiba mai Nabi SAW, maka sudahlah aku dengar satu suara berkata di belakang aku. Kata suara itu, ketahuilah wahai Aba Mas'ud akan ajarku. Bila aku dengar suara orang bercakap di belakang begitu, aku terkejut dan berpaling aku ke belakang. Rupa-rupanya aku berhadapan dengan Nabi SAW. Dia marah dekat khadam dia, dia ambil rotan sebat khadam dia. Pukul rupanya Nabi duduk ada belakang. Bila dia pukul dia dengar satu suara bunyi di belakang. Suara tu kata i'lam ya Aba Mas'ud. Suara tu kata ketahuilah wahai Aba Mas'ud. Dia dengar suara ni, suara siapa ni, macam nak kenal macam tu. Maka aku pun melemparkan rotan aku. Bila boleh tengok, Allahu Akbar, Nabi terlepas rotan nak pegang di tangan tu, terlepas. Pasal apa terlepas tuan-tuan? Pasal dia tahu dia buat tu salah, kan? Dia tahu dia buat tu salah. Macam kita buat kereta, tuan-tuan polis trafik tahan, pasal apa? Duduk cakap handphone, tahan tengok bendera merah duduk kibak tu, handphone terlepas. Macam dalam drama lah. Betulnya tak terlepas, dalam drama dia terlepas dia pun. Terkejut tengok polis kata punggah lah 3 hati dah ni. Kesalahan pakai telefon masa buat kereta. Dia ni sebat kadang dia sebat bunyi satu suara macam ni oleh Nabi. Dia kata habis, terlepas rotan di tangan dia. Sabda Nabi SAW, wahai Aba Mas'ud, Allah itu lebih berkuasa atas menyeksa engkau daripada engkau berkuasa menyeksa khadam kau. Tu dia. Nabi bagi satu ayat dekat dia. Nabi kata apa? Aba Mas'ud, ingat hang hero, hang boleh pukul dia hari ni. Tuhan boleh pukul hang lebih teruk pada tu lagi.
Kena macam tu. Nah, hendaklah kamu belah kesian kepada saudara kamu yang di bawah tangan kamu ini. Nabi katakan dia. Qala Abu Mas'ud, fama darabtu li mamlukan ba'da zalik. Kata Abu Mas'ud, dan tiadalah aku pukul khadam aku kemudian daripada tegur Nabi itu lagi. Dia kata, Nabi tegur ni, aku janji lepas pada ni aku tak akan pukul dah khadam aku selama-lamanya. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Boleh kan nak sambung lagi? Sambung lagi, cah beluh pula. Dia kalau sambung dah ada 2 muka lagi. Tajuk yang akan datang, bab fil afwi anil khadim, iaitu apa, hadis yang menceritakan tentang memberi maaf kepada kesalahan khadam. Lepas ni dia akan cerita dekat kita tentang kita dengan khadam ni sedaya upaya kalau boleh lebih-lebih kurang, jangan duk panjangkan benda tu. Mana ada manusia tak buat silap? Tu saya kata dia, orang gaji kita duk kerja ni pun ada tak ada silap kita buat? Banyak. Bukan ada, banyak kesilapan yang kita buat. Kalau tiap-tiap kesilapan yang kita buat di tempat kerja kita, bos kita ambil kira semua, kita tak seronok kerja situ. Tiap-tiap kesilapan yang kita buat, semua dia ambil kira, kita tak seronok. Kita kata, oi bos ni leceh, berkira okey. Tapi pasal apa kita dengan orang gaji kita berkira? Itu macam tu cerita dia. Kan Nabi dia senang aja. Nabi dia kata apa? Da' yadaka ala sadrik, fama ahbabtahu li nafsik fa ahibbahu li ghairik. Nabi kata, ambil tangan hang tak tiada dada. Da' yadaka ala sadrik, letak tangan atas dada. Tanya hati kita, apa yang kita suka orang buat kat kita, hendaklah kita buat pada orang. Nabi kata begitu. Tak baca buku banyak-banyak pun menjadi sakit kepala. Sendiri tanya diri, kita suka orang buat apa kat kita? Kita suka orang hormat kita, kita kena hormat orang. Kita suka apa? Kita suka kita buat baik, orang hargai kita, kita kena hargai orang. Kita tak suka apa? Kita tak suka orang maki kita, kita jangan maki orang. Kita tak suka orang buat apa kat kita, kita tak suka orang fitnah kita sebarangan, kita jangan fitnah orang. Nabi dia senang, dia ajak kita dengan cara yang sangat praktikal. Nabi ajak kita macam tu, da' yadak ala sadrik. Tak atas dada tanya, aku suka apa, aku tak suka apa. Hak aku suka orang buat kat aku kena buat kat orang macam tu. Hak aku tak suka orang buat kat aku, jangan kita buat kat orang benda tu. Cantik. Sebab kita tak boleh bohong diri kita. Kita suka apa, kita tak boleh bohong diri kita. Maka janganlah kita bohong diri kita dengan pergi buat benda tu ke orang lain. Ini agama, tuan-tuan. Ini agama seronok, tuan-tuan. Kalau sekiranya kita ni jadi satu orang yang menjaga agama ni, cukup seronok. Kita pernah cerita ni hadis, saya duk baca mukadimah ni daripada kitab karangan Imam At-Tirmizi. Kitab karangan Imam At-Tirmizi, dia panggil Syama'il Muhammadiyah. Ada yang terjemah Syama'il Nabawiyah. Apa nama, keunggulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ni dia himpunan hadis-hadis At-Tirmizi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia start daripada awal tajuk ni, hadis yang menceritakan tentang rupa Nabi. Nabi ni rupa macam mana, rambut dia panjang mana, kening dia lebat ke tak lebat ke, Nabi belah rambut tepi ke tengah ke, Nabi ni misai dia macam mana, janggut dia macam mana, Nabi ni badan dia macam mana, badan jenis kecil ke besar ke apa, everything dia cerita tentang fizikal Nabi. Lepas tu dia pi tajuk ni semua cerita Nabi ni, dia suka pakai pakaian apa, Nabi suka makan makanan apa, everything tentang Nabi, sampai last cerita tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita bagaimana sahabat pada hari dia nak mengkebumikan Nabi, sahabat-sahabat ni, hari Nabi wafat tu sahabat tak boleh terima cerita kata Nabi wafat, macam tak percaya kata Nabi wafat. Sampai dah Nabi dah diletak dalam liang, duk tanam dah, duk kambuh dah tu, sahabat masih lagi dalam hati tak mau nak terima kata hak duk tanam tu Nabi. Sayang daripada dekat Nabi sampai macam tu. Ada diceritakan hadisnya di dalam buku ni. Ini Jabatan Mufti Pulau Pinang ambil inisiatif
menterjemahkan kitab ni daripada bahasa Arab, hadis-hadis At-Tirmizi diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan diedarkan percuma di Pulau Pinang, diedarkan percuma. Dan edisi terjemahan bahasa Indonesia saya tengok dah lama dah, ada dalam pasaran dijual. Kalau tuan-tuan ada kelapangan, saja beli, duduk di rumah saja baca, kan. Setidak-tidaknya kita kenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya kita tahu Nabi itu macam mana. Buku ni saja saya ambil lah. Masjid ni baca 1-2 hadis, masjid ni baca 1-2 hadis, kan. Dalam hadis ni dia cerita tentang ada sahabat yang Amru bin Al-As. Amru bin Al-As, dia cerita pengalaman dia dengan Nabi. Dia kata Nabi ni satu orang yang apabila bercakap dengan kita, dia bagi full attention dekat kita, dia bagi perhatian sepenuh dekat kita. Amru bin Al-As cerita pengalaman dia dengan Nabi. Dia kata, aku bila bercakap dengan Nabi ni tengok muka aku, Nabi tunjuk seronok dekat aku, Nabi tunjuk, Nabi macam suka aku. Nabi dia macam tu. Dia bercakap, dia tengok muka orang, dia bersalam, dia tengok muka orang. Nabi macam tu. Amru bin Al-As kata, sampai Amru bin Al-As ni, sampai dia kata, hatta zanantu anni khairul qaum. Sampai dia kata, aku sampai berasa ni, aku ni orang paling baik dalam kaum ni. Pasal Nabi tunjuk macam tu dekat dia, sampai dia perasan. Kalau dalam bahasa kita ni kata dia perasan. Dia perasan kata, aku ni I'm so special. Itu dalam bahasa orang putih. Dia kata, I feel that I'm so special. Dia kata, rasa macam aku ni. Pasal Nabi bila bercakap dengan aku, Nabi tengok muka aku, Nabi bagi perhatian kepada aku, dia seronok. Amru bin Al-As ni sampai ke tahap dia tak boleh tahan. Satu hari dia tanya Nabi, ya Rasulullah, ana khairun au Abu Bakar? Satu hari tak boleh duk simpan dalam hati ni, aku ni orang paling baik ke? Pasal Nabi layan aku sampai macam ni. Dia pergi tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ana khair au Abu Bakar? Dia kata, ya Rasulullah, antara aku dengan Abu Bakar, akukah yang lebih baik? Perasan? Nabi jawab apa kat dia? Nabi kata, Abu Bakar. Oh, Abu Bakar bukan aku, dia kata. Ni hadis ni. Dia tanya lagi, dia kata, ya Rasulullah, ana khair au Umar? Dia tanya, ya Rasulullah, antara saya dengan Umar, saya baik lagi ke? Nabi kata, Umar. Nabi, oh, Umar bukan aku juga. Dia tanya lagi, dia kata, ya Rasulullah, ana khair au Osman? Antara saya dengan Osman bin Affan, saya akan lebih baik. Nabi kata apa? Osman. Nabi kata, tak ada lagi ni. Sampai akhirnya apa kata Amru bin Al-As? Bila Nabi jawab 3 kali, Abu Bakar lebih baik, Umar lebih baik, Osman lebih baik, dia kata apa? Dia kata, falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasadaqani. Dan tiap-tiap kali aku tanya Nabi, Nabi jawab macam tu, aku yakin Nabi jawab jujur. Dia kata, bila dia tanya antara dia dengan Abu Bakar siapa lebih baik, Nabi kata Abu Bakar lebih baik. Dia kata, aku tahu Nabi jawab tu jujur, memang betul Abu Bakar baik pada aku. Dia kata, cuma aku perasan saja. Bila aku tanya antara aku dengan Umar siapa lebih baik, Nabi kata Umar lebih baik, aku yakin Nabi cakap tu jujur, cuma aku perasan saja. Okay? Bila aku tanya antara aku dengan Osman, Nabi kata Osman, memang aku yakin Nabi cakap itu benar, memang Osman lebih baik daripada aku. Falawaditu anni lam akun sa'altuh. Last sekali Amru bin Al-As dia kata apa? Dia kata, kalau nak cantik aku tak tanya lagi bagus. Dia kata, itu terjemahan mudahnya lagu tu. Dia kata, kalau aku tak tanya lagi bagus, tanya pun silap tanya, baik tu saya tanya. Dia kata, nampak? Pasal apa dia jadi lagu tu? Pasal Nabi layan dia tu. Nabi tunjuk respect tu, sampai sahabat rasa dia dihargai. Ni seronok tuan, ni buku ni tuan carilah. Apa kalau nak free, pergi Jabatan Mufti Pulau Pinang dapat free. Tapi minyak kereta api mahal berharga buku ni. Kalau nak beli di kedai buku, saya ingat ada jual, tapi hak Indonesia punya. Tapi adalah satu buku yang baik untuk bacaan ringan.
Duduk di rumah saja kita baca, kita tahu Nabi kita ni satu-satu. Dia suka baju macam mana, baju color apa dia pakai, lengan baju dia panjang mana, Nabi ni kalau pakai baju labuhnya tara mana, Nabi serban dia macam mana, Nabi makanan kegemaran dia apa. Kan kalau kita baca macam mana sahabat bila dia tengok Nabi suka makan dubba, Nabi suka makan dubba, labu. Nabi suka dengan dubba ni, dengan labu ni, cukup suka. Kalau orang hidang dekat Nabi, Nabi kacau cari labu dulu, Nabi makan. Sahabat yang sayang Nabi ni, dia kata start daripada aku tahu Nabi suka labu, aku pun akan suka labu. Dia sampai macam tu. Kan dia masih suka Nabi. Nabi suka apa, dia suka itu. Bila kita baca, kita satu, kita kenal Nabi. Yang kedua, kita nampak macam mana sahabat sayang Nabi. Tahap sahabat sayang Nabi tu. Dan yang ketiga, kita banding kita macam mana, kita tahu kita siapa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan kehadiran kita dikira sebagai satu kebajikan di sisi Allah. Bulan depan ada? Bulan depan tak ada kuliah, selaras dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. InsyaAllah bulan 7. Dan tuan-tuan kena ingat satu, kita ada 2 kuliah saja lagi, InsyaAllah. 7, 8 tak ada apa. 8 pun tak ada, dah bulan puasa dah tuan-tuan. Tuan-tuan percaya tak kita puasa bulan 8? Walaupun dia bukan rukun iman, tapi puasa bulan 8. Puasa bulan 8 masa tuan-tuan, nampak habis setahun. Satu yang kita, pengajaran kita kena ambil apa dia? Kita dekat dengan ajal. Ajal adalah satu tarikh yang ditetapkan, tak ubah. Kemarin dengan hari ni, minggu ni dengan minggu depan, kita makin pergi dekat dengan tarikh tu. Bila? Allah saja yang tahu. Hakikatnya kita mendekati tarikh itu. Persediaan kita untuk kita nak sampai ke tarikh itu, apa persediaan kita, apa jawapan kita di depan Allah setelah Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita umur, Allah bagi kita masa, Allah bagi macam-macam dekat kita. Apa yang kita buat balik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini benda-benda macam ni tuan-tuan, mengaji ini saja kita nak ambil supaya kita lebih baik. Hari ini kita lebih baik daripada kemarin, insya-Allah esok kita lebih baik daripada hari ini. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa allazina amanu wa amilus salihati. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.